Hai, kembali ke episod yang ke-6. Dalam episod ini kita akan membincangkan kegunaan data pendapatan negara. Kita ada 5 kegunaan untuk mengukur taraf hidup, mengukur pertumbuhan ekonomi, mengukur prestasi ekonomi, untuk menjadi petunjuk kepada perubahan dalam struktur ekonomi, dan menjadi asas untuk membuat perancangan ekonomi. Okey. Kelima-lima kegunaan pendapatan negara ini adalah berkait dengan apa yang kita sebahagian dengan apa yang kita telah belajar. Okey, untuk mengukur taraf hidup. Ini kita ukur taraf hidup dengan menggunakan pendapatan per kapita. Okey, ini adalah kaedah yang paling asas dalam mengukur taraf hidup. Pendapatan per kapita adalah pendapatan purata bagi penduduk dalam sebuah negara. Jadi sebab itu pendapatan per kapita formulanya, pendapatan per kapita formulanya bersamaan dengan pendapatan negara. Sama ada kita menggunakan ukuran KNK ataupun KDNK dibahagi dengan jumlah penduduk atau jumlah populasi, dibagi dengan populasi dalam sebuah negara. Dan pendapatan negara yang kita guna pakai adalah pendapatan negara benar. Yang biasanya adalah yang digunakan adalah pendapatan negara benar. Jadi kita akan peroleh pendapatan per kapita, dan pendapatan per kapita sebagaimana saya sebut tadi adalah ukuran yang paling asas yang biasanya digunakan untuk mengukur taraf hidup dalam sebuah negara, kerana pendapatan per kapita merujuk kepada pendapatan purata yang diterima oleh setiap individu yang tinggal dalam sebuah negara ataupun yang hidup dalam sebuah negara. Ini maksud bila pendapatan per kapita bila pendapatan per kapita atau pendapatan purata tadi, bila pendapatan per kapita meningkat, maka taraf hidup rakyat secara purata juga meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita berkurangan, bermaksud taraf hidup di sebuah negara juga akan berkurangan. Okey. Kegunaan yang kedua data pendapatan negara adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Okey, sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu kita ukur kadar pertumbuhan ekonomi berdasarkan formula seperti saya guna kat sini, G untuk kadar pertumbuhan, mewakili kadar pertumbuhan, untuk waktu T, untuk tempoh T, bersamaan kalau kita guna formula KDNK, waktu T ditolak untuk tempoh sebelumnya, KDNK ditolak 1, tempoh sebelumnya, dibahagi dengan KDNK tempoh sebelumnya, dan mesti didarabkan dengan 100 untuk kita memperoleh kadar pertumbuhan ekonomi. Dan jika kadar pertumbuhan ekonomi ini, kita dapat satu angka bersamaan kosong, bersamaan kosong, atau yang kedua adalah atau G peratusan G ini lebih besar daripada kosong, atau G ini adalah lebih kecil daripada kosong. Maksudnya kes yang pertama itu, kes yang atas itu adalah kadar pertumbuhan bersamaan kosong. Yang kedua adalah kadar pertumbuhan ekonomi positif, lebih besar daripada kosong. Yang kes yang bawah sekali adalah kadar pertumbuhan negatif, lebih kecil daripada kosong. Untuk kes yang itu, kalau kita dapat keputusannya adalah bersamaan kosong, maksudnya kegiatan ekonomi, itu maksud kegiatan ekonomi yang berlaku pada masa T itu berbanding tempoh sebelumnya, kegiatan ekonominya tak berubah, secara perbandingan berbanding tempoh yang sebelumnya. Jika dia positif, kadar positif, maksudnya kegiatan ekonomi berbanding tempoh sebelumnya meningkat. Kegiatan ekonomi meningkat. Kalau negatif, maksud kegiatan ekonomi berbanding tempoh sebelumnya mengalami kemelesetan.
mengalami kemelesetan. Itu adalah interpretasi bagaimana kita panggil penggunaan data pendapatan negara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk yang seterusnya, kita juga menggunakan satu perkara lagi saya yang betul lupa adalah KDNK yang kita guna kat sini adalah untuk KDNK adalah KDNK benar. Okey, seterusnya untuk mengukur prestasi ekonomi, kita menggunakan formula yang hampir sama dengan apa yang kita gunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Okey. Prestasi ini boleh jadi ada dua perkara, iaitu secara agregat, iaitu keseluruhan ekonomi merujuk kepada KDNK secara keseluruhan, ataupun kita melihat dari segi sektor, iaitu merujuk kepada KDNK sektor itu. Okay, kita ada 3 sektor. KDNK sektor iaitu merujuk pada sumbangan sektor, nilai sumbangan sektor dalam KDNK. Kita ada 3 sektor, jadi kita boleh kaji tentang prestasi sektor, setiap sektor. Sektor pertama, kedua dan ketiga. Okey, kalau kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah dari segi agregat. Okey, agregat. Kita menggunakan G sama dengan tadi, iaitu G untuk time T. Okay, G kadar pertumbuhan adalah KDNK benar. Kita menggunakan data benar, KDNK time T, KDNK benar. Tolak KDNK tahun sebelumnya dibahagi dengan KDNK tahun sebelumnya, darab dengan 100. Tujuannya adalah untuk dapat peratusan. Jadi ini kita panggil KDNK benar. Keseluruhan KDNK yang kita guna adalah KDNK benar. Okey, jadi macam mana kita lihat prestasi dari segi agregat? Kita membandingkan. Jadi kita dapat G untuk time T, kita dapat G untuk time selepas itu, G untuk tempoh selepas itu, dan kita buat perbandingan tentang kadarnya. Jika G ini meningkat, jika G meningkat maksudnya prestasi ekonomi, prestasi ekonomi bertambah baik, bertambah baik. Jika G berkurang, jadi prestasi ekonomi merosot, merosot atau makin berkurangan atau makin buruk. Ini dari segi prestasi ekonomi. Jadi segi untuk keseluruhan agregat. Yang kedua, cara sektor. Prestasi, kita boleh mengkaji prestasi ekonomi tapi daripada perspektif sektor. Jadi G sini, G juga kadar pertumbuhan juga, tapi bukan kadar pertumbuhan keseluruhan, tapi kadar pertumbuhan sektor. Iaitu kita ambil nilai sektor, nilai sumbangan sektor 1 untuk waktu T. Jadi kita tolak nilai sumbangan sektor yang sama, satu untuk tempoh sebelumnya, dibahagi dengan nilai sektor yang sama, nilai sektor yang sama untuk tempoh sebelumnya, darab dengan 100. Kita akan dapat kadar pertumbuhan sektor 1. Kita akan dapat kadar pertumbuhan sektor 1. Jadi jika GT untuk sektor ini, untuk sektor meningkat, maksudnya jadi prestasi sektor bertambah baik, bertambah baik. Bermaksud jika sebaliknya, jika kadar pertumbuhan sektor berkurangan, jadi prestasi sektor bertambah buruk atau merosot. Ini untuk perspektif sektor. Jadi data pendapatan negara boleh digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi sama ada secara agregat, keseluruhan KDNK, atau secara sektor dengan melihat berapakah nilai sumbangan sektor, berapakah nilai KDNK yang sektor itu. Jadi kita hanya kira nilai tambah yang disumbang, yang dicipta oleh sektor tersebut. Kita juga boleh melihat mengkaji perubahan struktur. Bila kita lihat perubahan struktur ini, kita membuat perbandingan. Kita membuat perbandingan bila sebut struktur, dia berkait rapat dengan
sektor, ya, berkait rapat dengan sektor. Struktur berkait rapat dengan sektor, dan kita tahu ada sektor 1, sektor 2 dan sektor 3. Okey, bila lihat perubahan ini, dia merujuk pada perubahan sumbangan. Perubahan struktur ini merujuk pada perubahan sumbangan sektor tersebut kepada keseluruhan KDNK. Jadi macam mana kita nak dapat kadar itu maksud perubahan struktur tu merujuk pada perubahan sumbangan sektor. Jadi formula yang kita perlu guna adalah kadar sumbangan sektor. Okey, kita guna kita guna cari formula kadar sumbangan sektor. Kita ambil contoh iaitu sektor 1. Jadi sektor 1 kita kena ambil nilai sektor 1, nilai tambah bagi sektor 1, okey, dibahagi dengan KDNK keseluruhan tahun itu. Okay, untuk tahun T, maka ini nilai nilai sektor 1 untuk tahun T, maka ini adalah KDNK benar untuk tahun T. Jika kalau kita menggunakan nilai benar bukan nilai nominal, maka kita gunakan nilai benar untuk keseluruhan formula kita ini. Diharapkan dengan 100 kita akan boleh kadar sumbangan sektor. Jadi apa yang dimaksudkan dalam perubahan struktur ini adalah melihat kepada perubahan dalam kadar sumbangan tersebut. Perubahan kadar sumbangan. Okey, merujuk pada perubahan struktur itu merujuk pada perubahan dalam kadar sumbangan. Jika perubahan besar, jika perubahan besar, sebagai contoh, pada tahun 70-an, sektor pertanian menyumbang kira-kira 80% daripada KDNK negara pada waktu itu. Tapi sekarang tak sampai pun 10% sumbangan sektor utama kepada KDNK Malaysia. Sebagai contoh sahaja. Itu memberi maksud bahawa telah berlaku perubahan struktur ekonomi. Okey, kalau wujud perubahan besar, maksudnya sudah berlaku sudah wujud perubahan struktur ekonomi. Okay, perubahan struktur ekonomi. Kalau berlaku perubahan kecil, maksudnya tidak berlaku perubahan struktur dalam ekonomi. Maksudnya perubahan struktur ekonomi maksudnya kebergantungan ekonomi kepada sektor berkenaan sudah pun berubah. Kalau daripada angka yang kecil kepada angka yang besar, okay, perubahan besar itu disebabkan daripada kadar yang kecil kepada kadar yang besar, maksudnya perubahan struktur ekonomi ke arah penumpuan kepada sektor itu. Okay, kepada sektor itu. Maksudnya penumpuan itu dalam erti kata lain, kebergantungan ekonomi negara kepada sektor tersebut makin meningkat. Itu maksud yang dikatakan interpretasi yang kita peroleh daripada perubahan struktur ekonomi. Dan yang terakhir adalah asas untuk membuat perancangan ekonomi. Bila kita bersebut tentang asas untuk buat perancangan ekonomi, kita akan melihat dua aspek. Itu bila sebut perancangan, kita akan membuat apa disebut sebagai ramalan ekonomi, okay, ramalan ekonomi pada masa akan datang. Data itu digunakan untuk meramal ekonomi pada masa hadapan, okay? Pada masa hadapan. Untuk meramal ekonomi pada masa hadapan, kita menggunakan data-data pendapatan negara pada masa yang lalu. Antara ciri data pendapatan negara adalah sifatnya disebut sebagai persistent. Bermaksud dia sukar untuk berubah. Bermaksud data keadaan ekonomi pada hari ini bergantung, ditentukan oleh keadaan ekonomi pada masa lalu. Itu sifat persistent. Oleh kerana data pendapatan negara ini mempunyai sifat persistent, dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai persistent. Okey, oleh kerana data pendapatan negara bersifat persistent, kita boleh membuat ramalan tentang keadaan ekonomi pada masa akan datang. Bermaksud jika sekarang
ekonomi berkembang. Okay, ekonomi berkembang. Jadi konsep persistemnya maksudnya pada masa akan datang, okay, tanpa ada faktor-faktor lain, dengan menganggap faktor-faktor lain tidak berubah, ceteris paribus, bermaksud pada masa akan datang ekonomi akan terus berkembang. Okay, akan terus berkembang. Itu bermaksud persisten. Jadi dengan menggunakan data pendapatan negara pada masa lalu, kita boleh menjangkakan apa akan berlaku pada masa depan dengan melihat sifat persisten yang ada pada data pendapatan negara. Okey. Jadi kita boleh oleh kerana sifat persisten ini, jadi ekonomi juga akan berkembang, sedang berkembang sekarang, dan pada masa akan datang ekonomi juga akan terus berkembang. Dan apa berlaku pada pemboleh ubah lain dalam makroekonomi. Jadi bermaksud ekonomi berkembang, maksudnya guna tenaga akan bertambah baik, pengangguran akan kekal rendah, dan pertumbuhan ekonomi akan kekal positif. Itu maksudnya. Dan ada lagi apa yang disebut sebagai sifat-sifat pemboleh ubah lain. Contohnya yang disebut sebagai tiga sifat yang kita namakan sebagai pro-cyclical. Okay, pro-cyclical. Ataupun ada lagi counter cyclical, ada lagi yang dinamakan sebagai acyclical. Ini yang kita lihat, okey, yang berhubung dengan KDNK, yang berhubung dengan keadaan perubahan dalam GDP, iaitu growth atau kadar pertumbuhan ekonomi. Okey. Ataupun dia sebut growth bagi growth of GDP, GDP growth, growth of GDP atau KDNK. Ada pemboleh ubah yang sifatnya adalah pro-cyclical. Maksudnya kalau kita melihat ekonomi sekarang berkembang, GDP meningkat, ada pemboleh ubah yang yang bersifat dengan pro-cyclical, maka pemboleh ubah itu tersebut juga akan turut meningkat. Contoh pemboleh ubah yang meningkat yang punya hubungan pro-cyclical adalah penggunaan ekspor pelaburan, kan, bersifat pro-cyclical. Dia mengikut gerak GDP. Jadi pemboleh ubah seperti ini akan juga meningkat. Ada pemboleh ubah yang sifatnya counter cyclical. Dia bertentangan dengan keadaan GDP. Kalau GDP meningkat, dia akan berkurang. GDP berkurang, dia akan meningkat. Antara pemboleh ubah yang sifatnya counter cyclical adalah pengangguran. Okey. Oleh kerana kita menjangkakan menggunakan data pendapatan semasa atau yang lalu bahawa ekonomi berkembang, dan pada masa akan datang kita menjangkakan jika ekonomi berkembang, maka dalam erti kata lain, apa yang berlaku pada pengangguran akan kekal rendah. Okey, pengangguran akan berkurangan. Okey, sebab dia counter cycle. Pengangguran berkurangan, GDP bertambah. Okey. Dan ada pemboleh ubah yang acyclical. Acyclical dia tidak berhubungan secara langsung dengan GDP. Dia tidak bersifat pro-cyclical, dia tidak bersifat counter-cyclical. Okey. Dan dalam pemboleh ubah yang disebut sebagai pro-cyclical ini, dia ada beberapa sifat lagi. Okey, yang kita boleh bincangkan. Ada yang bersifat sebagai lagging. Lagging, yang mengikut di belakang. Ada yang bersifat leading, dia bergerak di hadapan. Okey. Kalau kita lihat apa yang contohnya, contoh kan, boleh kita antara pemboleh ubah yang bersifat leading adalah mungkin kita boleh contohnya sebagai contoh yang mudah adalah yang leading contohnya adalah harga. Okey. Inflasi bersifat leading. Jadi berlaku kenaikan inflasi akan memberi kesan yang positif kepada GDP.
Okey. Jadi inflasi adalah gambaran perubahan dalam pasaran, iaitu berlaku peningkatan dalam aggregate demand. Jadi inflasi itu sebagai satu signal berlaku peningkatan dalam permintaan dalam ekonomi setelah ekonomi mengalami kemelesetan. Jadi inflasi itu signal penting kepada pengeluar untuk meningkatkan keluaran. Jadi GDP bertambah selepas itu. Itu satu bentuk yang disebut sebagai inflasi itu sebagai leading factor kepada GDP. Okay, leading factor. Ada yang bersifat sebagai lagging. Bermaksud GDP meningkat, barulah dia meningkat. Ada elemen lagging kat situ. Dia meningkat tapi meningkat lambat. Okay. Jadi faktor yang lagging ini sukar kita untuk gunakan sebagai satu penentu keadaan GDP pada masa depan. Tetapi pemboleh ubah leading boleh kita gunakan untuk menentukan GDP pada masa akan datang. Okey. Ada juga pemboleh ubah leading dan lagging ini yang ada sifat yang tersendiri. Satu sifat disebut sebagai volatile. Berlaku turun naik yang tinggi. Ada yang bersifat less volatile. Okay, less volatile. Okay, apa-apa berlaku perubahan dalam contoh yang mudah, kita boleh ambil contoh yang sifat yang pro-cyclical tapi volatile. Contohnya adalah investment. Investment adalah pro-cyclical dan dia tidak bersifat lagging, dia tidak bersifat leading, tetapi dia bersifat satu lagi yang disebut sebagai coincident. Coincident ni bergerak sekali, bergerak sama. Dia tidak lagging, di tertinggal ke belakang, ataupun leading, dia berada ke depan. Tak, tapi dia bersifat coincident, bergerak bersama-sama. Okey, investment itu perubahan dalam investment growth, pertumbuhan dalam investment sifatnya adalah coincident dengan GDP. Dia bergerak bersekali dengan GDP. Namun begitu perubahannya adalah volatile, sangat turun naik. GDP turun sedikit tetapi investment dah turun dengan banyaknya. Okay. GDP naik sedikit tetapi pelaburan dah meningkat dengan banyaknya. Itu maksud volatile, volatility yang tinggi dalam pelaburan. Jadi jika kita mendapati bahawa ekonomi sedang merosot sekarang, maka kita akan menjangkakan bahawa pelaburan akan merosot jauh lebih tinggi berbanding dengan GDP. Itu yang bersifat volatile. Ada juga pemboleh ubah yang juga coincident dengan GDP tapi less volatile, kurang turun naik, iaitu penggunaan consumption. Okay, consumption growth. Perubahan dalam consumption adalah juga pro-cyclical, coincident dengan GDP tetapi dia less volatile. Maksudnya GDP turun dengan banyak, dia juga turun tapi turun pada kadar yang rendah sahaja. Okey. Kalau GDP meningkat dengan banyak, consumption juga meningkat tapi meningkat sedikit sahaja. Ini memberi gambaran bahawa consumption adalah contoh variable yang less volatile dengan GDP. Bermaksud jika berlaku kemerosotan ekonomi dalam bentuk pengurangan dalam GDP, maka kita jangkakan consumption juga akan turut berkurang tapi berkurang pada kadar lebih rendah. Okey, dalam kes ini, kalau dalam situasi keadaan kita sekarang yang GDP kita dijangka akan merosot disebabkan oleh situasi sekarang, beberapa isu, contoh kemelesetan ekonomi dunia disebabkan COVID-19, disebabkan oleh PKP, kan, larangan untuk keluar, larangan untuk bekerja, memberi kesan yang besar kepada kegiatan ekonomi. Tetapi sektor yang menerima kesan yang besar adalah sektor pelaburan. Sektor yang menerima kesan juga yang negatif tetapi tidak begitu besar adalah sektor penggunaan isi rumah, consumption. Maka apa yang kita lihat sekarang, kerajaan telah menyuntik kecairan dalam ekonomi untuk menambah pendapatan isi rumah dalam bentuk kita panggil agihan kepada isi rumah, bayaran pindahan kepada isi rumah untuk meningkatkan pendapatan boleh guna mereka, dan seterusnya akan menjanam ekonomi dalam bentuk peningkatan penggunaan isi rumah. Okey, ini contoh yang kita boleh bincangkan bagaimana data pendapatan negara digunakan untuk perancangan ekonomi. Okey.
Setakat ini saja untuk episod kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Terima kasih.